Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Dan juga kepada Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China sempena dengan ulang tahun ke-72 pengasasan Republik Rakyat China. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan Kerajaan serta rakyat Persekutuan Rusia bersempena dengan ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-30 antara negara Brunei Darussalam dengan Persekutuan Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bersabda, negara Brunei Darussalam sangat menghargai hubungan mesra dan tradisional yang dinikmati di semua peringkat dengan Republik Rakyat China yang terus berkembang dari interaksi yang meluas antara rakyat kedua-dua buah negara. Kerjasama kedua-dua buah negara sabda Yang Teramat Mulia berkembang dalam bidang perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian dan perikanan, infrastruktur dan pertukaran rakyat dengan rakyat. Sebagai rakan dagangan yang penting, China telah mewujudkan usaha sama dalam hiliran minyak dan gas, perkhidmatan perbankan dan pengurusan pelaburan. Yang Teramat Mulia bersabda semasa majlis resepsi yang diadakan secara maya bagi memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik ke-30 antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan ulang tahun ke-72 pengasasan Republik Rakyat China. Dalam sabda Yang Teramat Mulia menggariskan tahun ini sebagai tahun istimewa yang menandakan ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China. Mengenai usaha global terhadap pandemik COVID-19, Yang Teramat Mulia bersabda, dari awal-awal lagi, negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China terus mengamalkan usaha saling membantu antara satu sama lain. Yang Teramat Mulia percaya kedua-dua buah negara akan terus bekerjasama rapat dalam mempromosi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bagi manfaat yang boleh dikongsi oleh rakyat kedua-dua buah negara. Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya berkata, China dan negara Brunei Darussalam telah bekerjasama ke arah mencapai kepentingan bersama dengan peralihan kerjasama yang setara. Republik Rakyat China menjadi rakan niaga ketiga terbesar negara Brunei Darussalam dan sumber terbesar bagi pelaburan langsung asing dalam beberapa tahun. Kementerian Kesihatan memaklumkan 2 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah kemarin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 57 tahun yang merupakan kes 500. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 46 tahun yang merupakan kes 6997. Kedua-dua kes ini dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19.
Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 166 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 7,116 kes. Terdapat 47 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster ini ialah kluster 6925 mengandungi 7 kes, kluster 6738 yang mengandungi 12 kes dan kluster 6625 yang mengandungi 6 kes. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Al-Falah Freda Radin. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah sebanyak 118 kluster. Sementara itu, terdapat 94 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 153 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,875 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,192 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 34 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Pusat Pengasingan Kebangsaan telah mencatatkan 4 kelahiran anak damit bagi 4 kes positif COVID-19. Kesemua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,575 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 355,811 ujian. Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN ke-15 mengenai jenayah rentas sempadan AMMTC diadakan secara maya di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Mesyuarat yang berakhir kemarin itu dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja, Meja Jana Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara. Yang Berhormat Pihin dalam ucapannya menghargai sokongan yang berterusan oleh semua ahli negara ASEAN semasa negara Brunei Darussalam mempengerusikan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN menangani jenayah rentas sempadan tahun ini. Yang Berhormat juga menjelaskan negara ini akan terus menyokong usaha serantau dan antarabangsa ke arah memerangi jenayah rentas sempadan dengan menumpukan peluang dan cabaran yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam era pasca COVID-19. Jelasnya AMMTC perlu mengukuhkan peringkat kerjasama dengan badan-badan sektoral dan negara-negara rakan dialog ASEAN bagi membantu usaha pemulihan semula semasa krisis COVID-19 ketika ini. I hope that the 2 key deliverables adopted by the MTC this year, namely the Bandar Seri Begawan Declaration on Conducting Transnational Crime Post-COVID-19 Pandemic and the ASEAN Border Cooperation Roadmap, will help us achieve the confidence and optimism needed, especially by our future generation, in order to meet the challenges of the post-COVID-19 world. On that note, I am confident that our progress during this 15 AMTC and its related meetings will help contribute towards creating a safe, secure and conducive environment that could support ASEAN post-pandemic recovery efforts. Mesyuarat turut dihadiri Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Mengetuai delegasi negara bagi mesyuarat ini, Datuk Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri.
Dalam menghadapi situasi terkini pandemik COVID-19, kesihatan golongan warga emas diberikan keutamaan khusus. Lebih 39,000 orang warga emas ataupun 87% daripada keseluruhan penduduk warga emas di negara Brunei Darussalam telah menerima sekurang-kurangnya satu suntikan vaksin COVID-19. Ini menunjukkan golongan warga emas telah memberikan sokongan kepada usaha kerajaan untuk membendung wabak COVID-19 di negara ini dan seterusnya mengalu-alukan bagi warga emas lain untuk mengambil vaksin tersebut. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2021 ke-31, Yang Berhormat Meja Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulk Datuk Seri Paduka Haji Abidin berkata, walaupun berdepan cabaran situasi semasa, masyarakat Brunei terus menunjukkan keprihatinan yang semakin meningkat terhadap golongan warga emas, terutamanya kepada mereka yang memerlukan sokongan lebih lanjut. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kadar penuaan di negara Brunei Darussalam semakin meningkat dengan golongan berumur 60 tahun ke atas dianggarkan berjumlah 28.7% dari jumlah penduduk pada tahun 2050. Selaras dengan objektif Pelan Tindakan Warga Emas, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan sokongan padu sektor swasta dan bukan kerajaan terus menitik beratkan jaminan kebajikan dan kesejahteraan golongan warga emas di seluruh negara. 3 institusi tempatan Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Universiti Teknologi Brunei UTB buat julung kalinya mengadakan majlis graduasi secara maya. Majlis adalah bagi 31 pelajar dari setiap institusi yang menamatkan program khas selama 10 bulan iaitu program antarabangsa Universiti Osaka, Halal Science Technology and Innovation, anjuran Universiti Osaka, Jepun. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Profesor Dr. Genta Kawahara, Naib Presiden Eksekutif Pengurusan Global Universiti Osaka dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa dan para perwakilan Naib Chancellor dari UBD dan UTB. Cabaran-cabaran yang dibawa oleh gelombang kedua COVID-19 menuntut peralihan kepada norma baharu dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pengajaran. Ini tidak terkecuali usaha yang dilaksanakan oleh Sekolah Arab Kuala Belait melalui Unit Al-Quran dan Amali Ugama yang mengadakan program Hubul Quran secara dalam talian atau online. Program tersebut mengandungi muratal Al-Quran, bacaan surah Yasin dan Ratib Al-Atas yang diadakan setiap hari Khamis. Namun disebabkan oleh situasi ketika ini, ia diselajurkan dengan pembelajaran tajwid yang mana guru-guru dan kaki tangan boleh meneruskan pembacaan tanpa meninggalkannya walau hanya bertugas dari rumah. Harapan saya bagi program ini supaya terus dilaksanakan sama ada secara fizikal atau secara maya ke arah warga yang celik Al-Quran, mencintai Al-Quran dan menjadikan sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Program tersebut diharap dapat menyuci dan membersihkan jiwa seseorang daripada perkara yang tidak diingini. InsyaAllah dengan berterusannya program ini, ia secara tidak langsung akan mengundang rahmat dan keberkatan kita ni dalam membaca itu kepada diri sendiri dan juga kepada negara, insyaAllah. Walaupun negara kita sekarang dilanda dalam pandemik COVID-19, dengan adanya program Ratal ini dapat menambahkan lagi ibadah kita kepada Allah Taala dan agar dilindungi dari segala bala dan segala penyakit yang berjangkit. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS akan menganjurkan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah.
Penyertaan musabakah tersebut dibukakan kepada rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap yang beragama Islam. Dapatkan borang penyertaan dengan memuat turunnya di www.pppq_mabims.blogspot.com dan email ke bahagian musabakah pppqmabims. Penganjuran ketiga-tiga peringkat acara tertakluk kepada arahan pihak-pihak yang berkenaan berkaitan penularan pandemik COVID-19 dan SOP yang dikeluarkan oleh agensi-agensi berkaitan. Sempena Hari Maritim Sedunia yang disambut pada 30 September 2021, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dalam siaran akhbarnya memaklumkan pelancaran dua pertandingan iaitu pertandingan logo dan pertandingan melukis. Dengan tema Seafarers at the Core of Shipping's Future, ia bertujuan untuk mengetengahkan peranan penting yang dimainkan oleh para pelaut. Dapatkan syarat-syarat pertandingan di laman sesawang MPABD iaitu www.mpabd.gov.bn atau Instagram rasmi MPABD iaitu @mpa.brunei. Tarikh tutup penyertaan pada 31 Oktober 2021. Pertanyaan lanjut hubungi urus setiap pertandingan dengan menghantar email ke info@mpabd.gov.bn atau melalui WhatsApp di talian 831 2809. Gara-gara melonggokkan sampah di tempat awam, sebuah syarikat dikenakan denda kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Syarikat Britex Construction didenda RM200 setelah didapati melonggokkan sampah berupa bekas karung guni, kotak dan lain-lain di tempat awam di kawasan hadapan sebuah premis. Syarikat tersebut diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskannya dan jika gagal boleh didakwa di mahkamah. Jika sabit kesalahan boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan kesalahan seterusnya denda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan.